Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar Saya belum live lagi ni dekat Facebook ni, baru on Zoom meeting. So untuk yang ahli-ahli group, saya bagi special lah sikit. So boleh boleh bertanya dekat Zoom lah untuk tanya ke apa-apalah, tanya soalan apa semua. So malam ni just briefing je sebenarnya. Saya nak buat briefing berkenaan dengan topik-topik yang akan saya sentuh dalam sesi yang akan datang. So antara topik-topik yang akan saya sentuh nanti adalah seperti, kejap saya share screen. Seperti inilah. Okey. Ini topik-topik yang akan saya sentuh nanti. Okey, so kejap lagi kita start balik. So ni kejap saya nak bagi ahli grup masuk dulu. So bila semua ahli grup dah masuk baru saya buka dekat Facebook Live. Mana dah Facebook Live ni? Okay, so go live. Okay, sekarang go live. So sementara tunggu dia go live tu, okay kan, boleh dengar kan saya punya suara? Kalau boleh dengar, boleh tulis dekat chatting lah. Boleh dengar. Okay. Okay. Boleh dengar. Boleh, okay, terbaik. Okay, saya mute dulu semua. Okay, saya rasa kita dah live kot rasanya. Okay lah. So kita dah live. Okay. So sementara tunggu yang lain masuk, boleh share dululah. Live punya link ni actually boleh share. Tekan je yang button share dekat Facebook tu. Lepas tu boleh invite lah siapa-siapa rakan-rakan yang lain yang nak dengar. So, cuma malam ni adalah sesi saya just nak bagi briefing je berkenaan dengan topik-topik yang kita akan go through nanti. So actually dah ada banyak topik sebenarnya. Saya dah sediakan lebih kurang 30 topik. Tapi topik-topik tu berdasarkan apa yang saya punya kefahaman lah sebenarnya. Berdasarkan apa saya punya kefahaman dan apa yang saya mampu kupas. Dan saya cuba untuk tidak pergi terlampau mendalam. So sebab kita nak matching dengan public punya level. So kalau macam kupasan tu terlampau detail sangat, better masuk kelas lah kalau nak pergi terlampau detail, sebab kalau nak setakat nak live 40 minit ke setengah jam tu memang tak sempat lah sebenarnya. Okay. So satu lagi, perbezaan antara Zoom meeting dengan Facebook Live, dia macam saya cakap lah, yang dekat Zoom meeting ni dia on spot, dia on time. Kalau Facebook Live dia lambat 20 second. So let's say kalau macam tuan puan tanya soalan dekat Facebook Live, actually soalan tu dah ketinggalan 20 saat berbanding dengan Zoom, berbanding dengan grup Zoom lah. So alhamdulillah kita ada ramai juga malam ni. Kita ada Syam, Syahmin, Mat pun ada, Mat Durian Belada. Jamal, Prof Syairi pun ada, Firdaus, Haji, Ain. Yang ni nombor 10 07 2827 ni tak ada nama. Okay. So dekat Facebook pun dah ada 10 orang. So Zulhilmi,
Jamal, Zia, Captain pun ada juga join. Captain better join dekat Zoom, boleh ni komen sekali. Okay, so malam ni ada dua pembahagian penonton lah kan, saya bahagikan. Untuk yang dapat link kepada Zoom meeting, saya bagi dekat dalam grup lah. Saya bagi link kepada Zoom meeting dalam grup Telegram Wave Traders dengan grup Telegram Easy Pro Trading Methods Indicator. Tapi yang untuk Facebook Live, saya buka kepada semua followers atau likers yang follow saya punya page dekat Facebook lah. Okay. Okay, so kita start officially lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain wa ba'd. Jadi alhamdulillah, insya-Allah malam ni adalah sesi live yang pertama saya buat saya buat live kepada bukan ahli grup. So untuk ahli grup ni actually kita dah buat beberapa kali. So kepada public, ini adalah sesi live yang pertama yang saya live dekat page Easy Pro Trading Methods. So sebelum kita pergi lebih lanjut, untuk pengenalan lah kan, untuk pengenalan grup page Easy Pro Trading Method ni saya dah tubuhkan kalau page. Wujudkan lah kan, dia sebab dia klik-klik je, klik-klik dia dah page. Just nak jemput orang masuk je lah. So page ni ditubuhkan dari 2016, actually dah lama. So kalau sekarang ni kiranya 2016, 17, 18, 19, 20, dah almost 5 years lah. So kalau tengok page ni pun dah followers pun dah mencecah 11,000 orang sebenarnya. So sejak dari awal penubuhan page ni, page yang Easy Pro Trading Methods ni, so siapa-siapa yang follow dari awal, dia orang tahu actually saya punya style, saya banyak share video. Dan ada jugalah saya share poster, idea-idea saham, dan mungkin ada sedikit penulisan lah, sedikit ya saya tulis sebenarnya apa-apa idea yang saya rasa boleh bermanfaat. Sebab sebenarnya saya antara satu benda yang saya pegang sampai sekarang, saya tak sure hadis Nabi ke tak, tapi dia punya maksud dia adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain, kepada manusia lain. Kalau bahasa Arab dia adalah khairun nas tanfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Dan satu lagi, dari segi mungkin selalu terdengar kan, orang cakap Nabi cakap, wallahu alam, kalau saya silap tolong betulkanlah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. So apa yang Nabi suruh kan, Rasulullah SAW suruh, sampaikan kebaikan. So kalau macam kita ada serba sedikit ilmu pengetahuan, untuk kita kembangkan lagi ilmu pengetahuan tu, kita kena share. So kalau kita share benda yang baik, insya-Allah kebaikan tu akan bercambah lah kan, kebaikan akan bercambah. Dan salah satu perkara yang saya pelajari sebelum ni, dalam beberapa tahun kebelakangan ni lah actually, adalah ilmu berkenaan dengan pasaran saham. Okay, ilmu berkenaan dengan pasaran saham. So apa yang bagusnya sebenarnya, sebelum kita pergi kepada topik yang kita nak bincang kepada malam ni, adalah pasaran saham ni adalah satu pasaran, satu alat pelaburan ataupun satu peluang untuk menjana pendapatan, sama ada side income, ataupun ada juga orang yang gunakan pasaran saham ni sebagai main income, dan ada juga yang boleh jadi kaya raya. Tapi jangan lupa, ada juga yang jatuh miskin disebabkan oleh pasaran saham. So apa yang membezakan seorang yang betul-betul berjaya dan seorang yang so-so average dan seorang yang tak berjaya dalam pasaran saham, tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. So seperti mana yang Warren Buffett cakap, okay, ini pun saya pegang sampai sekarang lah. Risk come from not knowing what you are doing. So, risiko, kalau itu English kan, dalam bahasa Melayu Warren Buffett cakap, tapi Warren Buffett cakap English lah kan, saya terjemahkan bahasa Melayu lah. Maksud dia adalah risiko datang sekiranya kita buat sesuatu benda yang kita tak tahu. So maksudnya kita tak ada ilmu pengetahuan tentang benda tu. Contoh macam saya baru-baru je kemarin rasanya
saya punya telefon rosak. Okay, saya punya telefon rosak. So saya ambil entah macam mana tiba-tiba saya rasa macam saya nak buka dia punya belakang dia tu, nak tengoklah apa-apa yang saya boleh tengok kan. Saya pun buka belakang dia. Entah macam mana, mungkin ada wire putus ke dan sebagainya, tak boleh on terus. Okay. So nak dijadikan cerita, semalam bawa pergi kedai, orang kedai cakap motherboard dah rosak. So phone punya motherboard rosak, tak boleh nak buat apalah. So kalau nak repair pun harga pun lebih kurang yang baru. So better nak buat macam mana. So lagipun dah beli dah beli tahun 2015. So dah 5 tahun dah phone tu berjasa kepada saya lah. Banyak jasa dia sebenarnya. So terpaksa. So that's why apa yang saya nak cakap adalah risk come from when you are doing risk come from not knowing what you are doing. Risiko datang apabila kita buat benda yang kita tak ada ilmu pengetahuan pun. Dan apa yang saya sedarilah sebenarnya, pasaran saham ni adalah satu pasaran yang dah lama sebenarnya wujud dekat dunia ni. Mungkin kalau siapa-siapa pernah dengar kisah berkenaan dengan Munihisa Homma kan. Munihisa Homma ni adalah orang yang mempelopori ilmu tentang candlestick. So dia buat ilmu tentang candlestick ni dah 400 tahun lepas. Kalau sekarang 2020 tolaklah 400 tahun lepas. Mungkin dah bertambah lah kot. So pasaran saham ni dah ada sejak sekian lama, tapi mungkin kita baru sahaja terdedah mungkin dalam sehari dua, ataupun mungkin dalam sebulan dua, atau mungkin dah mencecah setahun 2 tahun. And then apa yang langkah seterusnya? Okay, langkah seterusnya adakah kita dah bertindak ataupun belum bertindak, ataupun kita buat tak tahu sahaja. Itulah. Okay. So benda ni dah lama, pasaran saham dah lama. Cuma kita je tahu tak tahu. And then saya nampak salah satu sebabnya adalah kita tidak ada pendedahan awal terhadap pasaran saham. Yang mana peluang yang ada ni terlampau besar, tapi kita tak nampak benda tu sebab kita tak ada ilmu. So seperti mana yang dulu masa saya belajar undergrad dululah, masa undergrad tahu kan, masa dekat universiti dulu, student dulu ada lecturer selalu pesan lah, your eyes, okay, mata kita cannot see, tidak dapat tengok what your mind doesn't know. So mata kita tidak akan nampak apa yang otak kita tak ada ilmu tentangnya. Contoh, saya bagi contoh macam kalau kita ada gambar macam gambar kelas lah, yang masa sekolah dulu kan, ambil gambar ramai-ramai, and then ada kawan kita tanya, okey, adakah kita kenal orang yang duduk dekat sebelah cikgu? Biasa cikgu duduk kat tengah-tengah kan. So orang yang duduk sebelah kanan cikgu tu kita kenal ke tak? Sekiranya kita tak ada pengetahuan tentang orang tu, kita tak akan tahu dia itu siapa. Okey, kita tak akan tahu dia itu siapa. Unless kita kenal dia itu dari awal dan kita tahu, oh ini adalah mungkin nama dia Ahmad. Okey, kita boleh cakap ini Ahmad. Yang sebelah dia Abu, sebelah dia Bakar, sebelah dia Hussein, sebelah dia Osman. Tapi kalau kita tak ada pengetahuan langsung tentang nama dia atau kita tak kenal dia, walaupun kita nampak dia 1000 kali pun, berselisih tepi jalan 1000 kali pun, kita tak kenal dia. Okey, kita tak nampak pun dia sebab kita tak kenal dia. Kita tak ada pengetahuan tentang tu. Okey. Tak tahu sampai ke tak apa yang saya nak masukkan ni, harap sampailah kan. Okey. So, sebelum saya berceloteh panjang lebar, so saya nak go to the topic. So malam ni adalah saya just nak bagi briefing je sebenarnya. So berkenaan dengan topik-topik yang saya akan kupas serba sedikit melalui Facebook Live, tapi saya kupas actually melalui Zoom meeting sebenarnya. Untuk ahli-ahli grup Wave Traders dan ahli-ahli grup Indicators, saya akan jemput melalui link untuk Zoom meeting. Tapi untuk followers yang dekat Facebook, saya akan open macam Facebook macam ni lah. Kita dah ada makin ramai dah. Ada orang-orang hebat semua ni. Zulilmi, ni tadi kan saya dah sebut dah. Puan Nolila pun ada, Wan Faizal, Hussein Azli. Nino Azli ni sebenarnya junior ni, orang kuat ni. Shipuden, apa lagi? Okay, welcome. Okay, kalau ada soalan nanti saya akan buka untuk sesi bertanya lah. Okay. Mungkin dekat-dekat nak habis ke. Saya ingat saya tak nak buat lama sangat. Mungkin dalam sejam. Tapi ini pun dah pukul berapa dah. Okay. So,
apa yang saya nak kupas sebenarnya pada malam ni setelah introduction yang panjang lebar. Tak tahu pula saya ni bercakap banyak rupanya. Okay, so sekejap saya buka slideshow ni. And then kita buka Zoom. Saya nak share screen. Ini yang bagusnya kalau guna Zoom ni, kita boleh share screen. Kalau gunakan Facebook live sahaja, kita tak boleh nak share screen. Saya tak sure, mungkin boleh kot share screen tapi dia tak sesenang guna Zoom meeting lah. Okay. Ni poster yang saya buat cincai-cincai je lah. Okay. So seperti mana nama diberilah, Zulizin Nordin, graduate USM. Saya grade tahun 2006. Tahun 2006. So dah kerja agak lama jugalah as a dentist, government. Lepas tu dah berhenti government, join private apa semua sekali. And then apa yang menyebabkan saya berhenti kerja? Kadang-kadang kan orang nak tahu juga kenapa saya berhenti jadi dentist. Dentist ni not bad kan? Not bad. Bolehlah buat duit, gaji apa semua okey. Kenapa saya berhenti? Sebenarnya salah satu sebab saya berhenti sebab saya terfikir macam ni. Masa kita kerja, dan kita kerja dengan majikan kan, masa kita kerja dengan majikan, masa yang kita ada nak cakap limited tu tak juga, sebab kalau kerja government tak adalah dia ikut office hour lah kan. Kalau even kerja private pun dia ikut office hour. Apa yang menyebabkan saya berhenti adalah kerana ni jangan terkejut tau. Dia punya sebab dia adalah kerana saya tak dapat nak solat Zuhur dan Asar berjemaah. Tu sebab dia. So saya cari jugalah sebenarnya apa benda yang saya boleh buat untuk saya dapat peluang untuk solat Zuhur dan solat Asar berjemaah. So bila duk fikir-fikir, duk cari-cari apa semua, tak ada cara melainkan buat bisnes sendiri ataupun cari kerja yang masa tu kita yang kontrol. So bila masa tu kita yang kontrol, so kita tak ada halangan. So maksudnya bila azan je kita boleh pergi ke surau, macam tu. And then malam tu tak kisahlah, macam maghrib isyak tu, subuh pun tak ada masalah, tak ada halangan. Okay. Kejap okay. So itu salah satu sebab lah. Actually adalah beberapa sebab lain. Cumanya saya duk fikir macam ni tau. Semasa kita berusia muda, kalau kita mengabaikan peluang yang Allah SWT bagi dengan kesihatan yang kita ada, tubuh badan yang kita ada, tapi masa tak ada untuk beribadat dengan cara yang tenang, kita amat rugi. Saya rasalah, kita tak tahulah orang lain. Mungkin ada yang boleh solat berjemaah dekat office kan. Kalau dekat sekolah ke apa, ada surau dan sebagainya. Tapi saya punya situasi tak sama. Sebab kalau dekat klinik, kita cuma ada doktor dan staff. Dan staff pula kebanyakan kalau klinik staff perempuan. So kalau macam nak solat, takkan nak berjemaah dengan jemaah perempuan. Macam pelik pula kan. Kecuali dekat klinik tu ada staff lelaki. Tapi masa tu tak ada lah. So terpaksa solat sendirilah. So bila dia fikir-fikir lama-lama, so saya kita cuba cari alternatif. Dan saya yakin tau, saya yakin, amat yakin, sekiranya kita meninggalkan sesuatu untuk kepada sesuatu yang lebih baik, dan kita yakin yang benda ni Allah Subhanahu Wa Taala redha, insya-Allah Allah akan bagi jalan. Itulah yang saya yakin lah. Tapi saya tak tahulah setakat ni betul ke tak betul saya punya tindakan ni, tapi setakat ni rezeki tu adalah, alhamdulillah lah rezeki tu ada. Okay, so sebelum saya lagi panjang lebar, ini adalah apa yang saya nak share. Tapi saya nak bagi declaration lah kan, macam declaration. Saya cuba untuk tidak go very deep into the topic. So kalau boleh saya tak nak kupas topik tersebut terlampau dalam. Sebab kalau saya kupas terlampau dalam tu dah jadi kelas. So kalau dah jadi kelas ni tak adalah sekiranya benda tu dapat free je macam tu kan. Macam tu lah. Bukan nak berkira. Tapi kalau seriously nak belajar, better masuk kelas. Tapi ini just sebagai sharing lah, sebagai sharing. Sebab apa saya nak sharing? Sebab saya perasan dan saya dapati ramai orang berminat dengan pasaran saham. Tapi
bukan mostly lah, almost semua daripada kita memang zero. Tak ada orang yang terus-terus pandai tentang pasaran saham. Especially kita tak ada pun pembelajaran berkenaan dengan pasaran saham dekat sekolah. Okay? Kecuali kalau peringkat universiti lah, siapa-siapa yang ambil financial, mungkin ada yang ambil berkenaan dengan technical analysis, saya tak tahu ada diajar dekat universiti ke tak. Tapi financial berkenaan dengan pelaburan memang ada. Okey. Tapi dekat sekolah, dekat peringkat matrix memang tak ada berkenaan dengan pelaburan. Even ASB pun tak ada ajar kat sekolah kan. Mungkin adalah ejen-ejen ASB datang untuk buka kan akaun ASB kat sekolah, tapi tentang pelaburan tu sendiri tak ada. So memang semua orang bermula daripada zero. Okey, semua orang bermula daripada zero dan dari situlah kita mula merangkak naik sikit-sikit. Okey. So apa benda pertama yang kita nak faham berkenaan dengan pasaran saham? Okey. Pertama sekali adalah pasaran saham ni adalah satu supermarket. Okey, satu supermarket yang besar yang di dalam supermarket itu produk dia adalah syarikat. So, syarikat-syarikat yang duduk dekat rak-rak supermarket pasaran saham ni. Macam itulah. Okay, secara ringkasnya. So, bila kita masuk ke dalam supermarket pasaran saham ni, kita nak shopping apa? Kita nak shopping syarikat. Dia berbeza dengan supermarket biasa. Kalau kita masuk, contoh kita masuk Maiden ke Ion Mall kan. Dekat rak-rak tu ada barang-barang lah. Contoh macam nak beli Maggi ke kan, nak beli Maggi ke, nak beli Milo ke, nak beli telur ke, macam tu. Tapi dekat pasaran saham, produk dia adalah saham-saham syarikat. And then bukan sahaja saham-saham kepada syarikat tersebut, ada juga saham-saham terbitan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dan ada juga anak saham yang kita panggil sebagai warrant yang dikeluarkan oleh syarikat itu tersendiri berada di dalam pasaran saham. Contohnya dia susun dekat rak-rak tu lah. So berapa banyak produk yang ada dekat dalam pasaran saham ni? Actually banyak. Tapi berapa banyak syarikat yang ada dekat pasaran saham? Tolak tambah lah kan. Tolak tambah lebih kurang dekat 900 jugalah. Okay. So dalam yang banyak-banyak tu yang ada tu, lebih kurang 80% daripada pasaran saham ni, saham-saham yang ada dekat pasaran saham adalah patuh syariah. So kita tak ada masalah sebenarnya untuk pilih saham-saham yang syariah. Kenapa? Sebab saham-saham ini dicop sebagai syariah sebab panel penasihat syariah dah cop. So kita tak perlu dah nak jadi salah seorang panel penasihat syariah nak tentukan saham ni halal, saham ni tak halal, saham ni syariah, saham ni tak syariah. Tak perlu. Kita just follow recommendation yang dikeluarkan oleh SAC, Syariah Advisory Council, yang mana panel penasihat syariah ni dia bersidang 2 kali setahun. Okay, dia bersidang 2 kali setahun and then dia yang menentukan saham mana syariah, saham mana tak syariah. Okay, macam tu. So, perubahan kepada syariah dengan tak syariah ni akan berlaku 2 kali setahun. Okay, itu nanti kita akan kupas lebih panjang lah. So, back to topic setelah dah jauh sangat dah. So, apa yang saya nak share malam ni, pertama sekali, tajuk yang saya rasa agak penting lah kan. Apa perbezaan saham dunia dengan saham akhirat? Nak cakap perbezaan tu memang beza sangat lah. Cumanya macam mana kita nak, sebab kita orang selalu cakap kan, oh ini saham akhirat ni, ini saham akhirat banyak pahala. Macam contoh sedekah kan, nampak? Sedekah saham akhirat. Sharing ilmu saham akhirat. Solat berjemaah saham akhirat. Senyum dapat pahala, bagi salam, semua saham-saham akhirat. Tak semestinya keluarkan duit kan. Tolong adik-beradik, saham akhirat. Buat baik dengan keluarga, saham akhirat. Tapi sebelum orang cakap apa itu saham akhirat, kita kena faham istilah saham tu juga. Okay? Bila kita faham saham dunia, saham dunia lah kan, yang saham yang kita beli ni, insya-Allah kita lebih faham apa tu saham akhirat. Okay? So macam saya dulu, masa undergrad, masa belajar kat universiti dulu, kita ada belajar satu topik yang dipanggil sebagai histologi. Okey, siapa-siapa yang ambil medical ke apa semua mungkin dia belajar kot histologi. Betul ke tak ni saya sebut ni histologi? Ilmu berkenaan dengan macam mana kita nak bezakan. Dia first kita belajar histologi, second kita belajar histopatologi. Histologi ni
kita belajar berkenaan dengan struktur normal sel-sel. Okey, sel-sel badan kita ni dia ada bentuk normal dia. Okey, dia ada bentuk-bentuk normal dia. Contoh macam squamous cell ataupun subcutaneous cell. So sel-sel tu kita belajar bentuk normal dia. So apabila kita dah tahu bentuk normal sel-sel tersebut, sekiranya sel tersebut jadi tak normal ataupun berlaku mutasi menyebabkan dia jadi kanser, kita kenal, oh ini cancerous cell, ini sel-sel kanser. Ini adalah normal cell, sel-sel normal. Itulah sebenarnya apa yang saya nak kupas nanti. Apabila kita faham saham yang ada dekat dunia ni, dekat pasaran saham ni, InsyaAllah kita lebih menghayati lagi saham akhirat. Sebab apa? Dekat pasaran saham dekat dunia ni, dia punya potensi kenaikan kadang-kadang memang luar jangka. Ada yang naik 200-300% dalam masa beberapa bulan sahaja. Okay? Ada yang naik sampai beribu-ribu persen dalam masa 1 hingga 3 tahun. Okay? And then, once kita dah nampak yang ini, bila kita relatekan dengan saham akhirat, oh Masya Allah, lagi dahsyat. Allah bagi gandaan tu sebenarnya sampai kita tak boleh nak imagine betapa gandaan yang Allah SWT bagi tu. Itu nantilah kita kupas hari Isnin nanti insyaAllah. Tak adalah nak kupas banyak pun, bunyi macam banyak kan, tapi tak banyak pun. Okay, yang kedua tajuk berkenaan dengan public listed. Ni kita just go through apa saham-saham yang ada dekat pasaran. Contoh Pos Laju, MyEG, TM kan, TM, Tenaga sekarang heboh bil naik berkali ganda, tak pasang aircon pun bil mahal macam tu. Okay. Okay, once kita dah kenal syarikat-syarikat yang listed ni maksudnya tersenarai dekat pasaran saham, baru kita nak kenal macam mana kita nak cari, macam mana kita nak mula beli saham-saham syarikat tersebut. Okay. Lepas tu, tu tajuk yang keempat lah. And then tajuk yang kelima, 3 mastery, platform mastery, chart mastery dengan emotion mastery. Yang ni topik ini actually agak detail dan saya memang sedang kupas topik ini dalam group, dalam saya punya secret group online coaching. So mungkin yang dekat sini saya share dia punya superficial level je lah. Kita share yang luar-luar je lah. Okay, bahagian dalam tu insyaAllah saya akan kupas lebih lanjut dalam group lah. Okay. So risiko di dalam pelaburan saham dan macam mana kita nak tahu bila kita dah kenal yang normal, contoh macam saya cakap tadi, apabila kita belajar histologi kita kenal sel-sel yang normal, tapi bila kita belajar histopatologi kita belajar berkenaan dengan sel-sel yang tak normal, yang kanser. So once kita dah tahu ilmu pelaburan saham yang normal ni, yang sah, patuh syariah, sah, dibenarkan oleh undang-undang Malaysia, kita akan kenal skim-skim yang tak sah, skim-skim yang scam, yang tak patuh syariah, yang penipu yang ada dekat luar sana. Tu. Once kita dah kenal yang normal, kita akan kenal yang tak normal. Dia macam itulah. Okey. Mungkin kita ada Prof dalam grup ini yang sedang live sekarang. Mungkin kalau saya silap, Prof boleh tolong betulkanlah, Prof Syairi. Apa lagi? Risiko dalam pelaburan saham. Okey, dia bila kita bercakap tentang pelaburan ni, dia ada beberapa risiko yang kita perlu tahu. Okey, so satu je pelaburan yang tak ada risiko sangat, iaitu kalau dekat Malaysia ni ramai orang tahu, bukan satu, actually banyak. Salah satu, okey, silap penggunaan perkataan. Salah satu yang tak ada risiko sangat adalah ASB lah. Okey, amanah saham. So amanah saham ni actually dana tu digunakan yang kita masuk simpan dalam ASB tu kan. Dana tu dikumpul dan digunakan untuk melabur dekat pasaran saham. So pulangan tu 5 hingga 6% dibagi balik kepada pelabur. Pelabur-pelabur yang masuk dalam ASB. Tapi yang beratus-ratus persen yang diorang untung tu, okey. Okey. Kajian asas fundamental lah. Ni pun saya, okey. Tajuk yang ke-7, jenis dan perbandingan pelaburan. Ini mungkin saya sentuh sikit-sikit lah. Money market, fixed deposit, unit trust, equity, hedging fund, properties. Ini pun saya bukanlah mahir sangat dalam bab ni, tapi kita boleh discuss lah. Okey, sikit-sikit. Modal pelaburan, paling awal kena belajar dululah. Kita kena spend sedikit kita punya modal untuk belajar. Okey, sebab pernah dengar tak perkataan ni? A fool and his money soon apart. Seorang yang tak cerdik, tak berapa cerdik dengan duit dia
dia akan berpisah. Macam tu. So sebab tu kita nampak orang yang kena scam ni kebanyakannya orang berduit. Tapi dia orang tak ada ilmu berkenaan dengan pelaburan. That's why senang berpisah. Okay. Duit dengan orang kaya yang tak ada ilmu. Okay. Kajian asas fundamental ini agak penting. So saya akan sentuh sikit-sikit. Kisah Warren Buffett agak menarik. Berbeza kita dengan Warren Buffett. Warren Buffett dia start beli saham umur dia 11 tahun. Umur dia 11 tahun. So sekarang umur dia dah 80 lebih tahun dah. Okay. Dia jadi billionaire exponentially naik dia punya kekayaan dia berdasarkan compounding effect pada umur dia 50-an. Okay. Umur dia 50-an, kekayaan dia naik secara mendadak. Menjadikan dia antara individu terkaya dekat dunia. Pada masa tu dia pernah jadi nombor 1 individu terkaya kat dunia. Lepas tu dia duk main antara dia dengan Bill Gates. Dia Bill Gates. So sekarang ni antara Bill Gates dengan Jeff Bezos kan. Siapa-siapa yang pernah shopping dekat Amazon, saya pun tak pernah shopping dekat Amazon. Siapa-siapa yang tahu berkenaan Amazon, Jeff Bezos antara orang terkaya sekali dekat dunia sekarang. Dia adalah pelopor lah kepada Amazon tu. Pelopor dia lah yang cipta Amazon. Macam tu lah lebih kurang. Okey, sahabat itu duit. Itu topik yang ke-11. Ini penting juga ni. Ini melibatkan emosi lah. Kajian asas teknikal lah. Ni adalah topik yang saya paling suka. Mungkin yang ni kita excited sikit lah untuk kaji kan. So panjang sikit lah masa mungkin. Okey, lepas tu in detail support and resistance. Trend is your friend. Cara mudah memahami trend melalui pivot point ini. Saya pun tak tahu kenapa saya letak tajuk ni. Actually sama je dengan trend ni. Tak apalah, mungkin kita combine lah. Okay? Mungkin kita combine. Istilah technical investor, ni istilah baru yang saya nak perkenalkan. Actually saya dah perkenalkan istilah ni kepada ahli grup saya. So tak apalah, kita share je lah. Okay? Cara mudah memahami trend. Ni yang tadi. Ni. Nombor 17. Unconventional technical analysis. Nak tahu yang unconventional, kena tahu yang conventional dulu. So mungkin kita ambil masa sikit lah untuk kupas tajuk tu. Apa pilihan anda? TA, FA ataupun TTA? TTA ni tak tahu apa. Nak gunakan technical analysis ke untuk kaji saham ataupun nak gunakan fundamental analysis? Kalau tak pernah dengar apa tu technical analysis dan tak pernah dengar apa tu fundamental analysis, insya-Allah nanti bila sampai topik ke-18, kalau kita buat seminggu sekali, minggu ke-18 kalau panjang umur. Kalau pendek umur mungkin beberapa minggu je dah tak ada dah. Innalillah. Okey. InsyaAllah lah, doakan supaya Allah SWT murahkan rezeki, panjangkan umur lah insyaAllah. So umur tajuk yang ke-19, tools dan peralatan penting untuk trade yang lebih berkesan. Okay? Kadang-kadang contoh kan, kita nak pergi berperang tapi kita tak bawa apa pun. Orang lain semua pakai baju kalis peluru lah, bawa shotgun lah, bawa AK16 macam-macam lah, bawa bom tangan lah. Kita pergi pakai pajama je, pakai seluar pendek je, tapi nak pergi medan perang. So tak kena lah kan. Sama juga dengan pasaran saham. Ramai orang yang bila buka je akaun CDS terus jual beli saham. Tapi dia tak tahu kenapa dia beli. Dia tak tahu kenapa dia pilih syarikat tu. Kenapa dia pilih syarikat tu. Kadang dia nampak orang beli MyEasy, dia pun beli MyEasy. Dia nampak orang beli LKL, dia pun beli LKL. Sedangkan dia tak tahu pun LKL buat apa, macam mana chart dia, apakah kedudukan harga dia sekarang. Macam itulah. Main beli je macam tu kan. Tak boleh sebenarnya. Nak beli boleh, tak ada orang marah sebab akaun tu kita punya. Modal pun modal kita punya. Kalau rugi kita tanggung sendiri sebenarnya, tak ada masalah. Cumanya tak boleh orang cakap nak pergi berperang tapi tangan kosong. Memang kena tembak. Memang kena tembak macam tu je lah kan. Orang cakap mati katak. Saya pun tak tahu kenapa katak. Banyak lagi haiwan lain yang mati kena gilis dengan kereta kan. Kucing pun banyak, tapi mungkin kucing ni orang sayang kan. So, mungkinlah tak letaklah mati kucing. Katak ni orang tak sayang sangat. Okay. Lepas tu chart mastery. Chart mastery ni antara satu topik yang saya suka sentuh, tapi saya sentuh very detail dalam group. Tak apa, kita share sikit-sikit lah apa yang kita boleh share lah. Bagi educators,
baca sentimen pasaran melalui platform, belajar dan memahami cara baca indicators. Indicators ni pun penting juga. Ada orang gunakan naked chart sahaja, boleh, tak ada masalah. Dia sebab kefahaman setiap orang berbeza. Ada orang suka guna naked chart je, chart kosong, tak ada masalah. Yang penting sebenarnya, adakah cara yang kita gunakan tu memberikan kita profit. Macam itulah. Okey, sebab kita nak jual beli saham ni, tujuan utama dia kita nak gandakan duit kita kan. So tak ada guna kalau kita makin lama duduk dalam pasaran saham makin rugi. No point lah. Okey, better kita cari pelaburan yang tak merugikan. Macam ASB kan, tak rugi. Cumanya mungkin dividen dia tak naik sangat lah, tak naik tinggi sangat kan. Mungkin dulu pernah naik sampai 7%, 8%. Mungkin sekarang sebelum ni 6%. Tapi dia tak rugi. Dia cuma tak banyak je. Tapi pasaran saham ni ada potensi rugi. So kena belajarlah sedikit. Dan tak kisah nak guna naked chart ke, nak guna indicator ke, nak guna trend line ke, support resistance sahaja ke, tak ada masalah. Okay, yang penting kita tahu apa yang kita buat. Okay, risk come from not knowing what you are doing. So saya suka ulang tu sebenarnya. Lepas tu kita nak belajar berkenaan dengan membaca sentimen pasaran melalui platform. Ini antara topik yang saya suka juga ni, platform mastery. So platform mastery ni biasanya bila kita buka akaun CDS saham kan, kita pun buka akaun, bila semua orang berpusu-pusu nak buka akaun CDS saham sebab nak jual beli saham, sebab pasaran saham nampak meriah kan baru-baru ni masa PKP tu. Kita pun buka, and then bila kita buka, kita pun terkebil-kebil. Mana nak tekan buy, mana nak tekan sell, macam mana nak tengok syarikat ni. So kita jadi macam blur. Sebab tu saya tekankan juga topik macam mana cara kita nak baca platform. Sebab platform tu adalah umpama kita punya kedai. So bagi seorang traders, kita buka platform pagi-pagi tu macam kita buka pintu kedai. So bila kita buka kedai tu, kita mengharapkan kedai kita menghasilkan jualan dan profit. Macam itulah. Okay. So tak diguna buka kedai tapi tak tahu nak buat apa. Tengok, kadang-kadang barang dalam kedai pun kita tak tahu kita jual apa. Payahlah macam tu kan. Okay. So kena kuasai juga ilmu macam mana cara nak baca platform. Okay. So belajar dan fahami cara baca indicators. Bukan saya dah ulang ke yang atas ni? Ini ulangan ni. Topik 20 dan 22. Tak apa, nanti kita combinekan je. Kisah berjaya dan Zengus dengan Takashi Kotegawa. Ni dua orang idola lah kan. Nanti kita share nanti berkenaan dengan dua orang ni. Persediaan awal sebelum waktu Super Bowl. Kenapa saya cakap persediaan awal? Sebab sekarang kita punya indeks drop kan. Kita punya indeks drop. So setiap kejatuhan akan disusuli dengan kenaikan. So actually benda ni ada disebut dalam Al-Quran. Allah cakap inna ma'al usri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Apabila setiap kesusahan, setiap kesusahan yang datang akan disusuli dengan kesenangan. Dan kali kedua, setiap kesusahan yang datang akan disusuli dengan kesenangan. Kalau macam saya kan, hari-hari kita duduk tengok chart, kita boleh nampak sebenarnya apabila ada double bottom, siapa yang tahu teknik analisis kan, bottom pertama dan bottom kedua dia akan naik. Okay, double bottom. Tapi kalau double atau triple top, dia akan turun. Itu berkenaan dengan chart lah kalau siapa-siapa yang tahu. Kalau tengok wave pula, masa wave 2 terbentuk, dia akan naik jadi wave 3. Masa wave 4 terbentuk, dia akan naik jadi wave 5. Nampak tak dekat situ correlation dia? Sebab tu antara satu quote yang saya selalu ulang dalam group, yang ayat ni, quote ni diambil daripada Albert Einstein. Quote ada yang tak kenal Albert Einstein, dia seorang physicist, seorang yang famous kan, dapat hadiah Nobel lagi. Albert Einstein cakap, look deeper into nature and you will understand everything better. Okay, maksud dia adalah kalau kita lihat secara mendalam terhadap alam semula jadi, kita akan dapat memahami sesuatu perkara tersebut dengan lebih jelas.
Okay, sama juga dengan pasaran saham. Okay. Pasaran saham ni dia bergerak ikut alam sebelum jadi. Contoh macam kitaran hujan lah. Ini pun saya selalu sentuh juga. Tapi saya nak sentuh sikit lah malam ni. Okay, kita akan kupas lebih lanjut. Apabila hujan turun, dia akan bertakung dalam kolam ataupun lautan, dia akan naik balik. So dia akan naik. Bila dia dah jadi awan yang berat, dia akan turun balik. So setiap yang naik pasti akan turun dan setiap yang turun pasti akan naik. Sama juga dengan pasaran saham. So dia tak boleh statik berada pada satu tempat. Kalau dia statik tu maksudnya accumulation phase dia terlampau lama lah. Okey, dah. Kita dah gunakan istilah-istilah. Tak apa, nanti insya-Allah perlahan. Okey. Nombor 25, trading view chart analysis tool yang power. Kenapa saya syorkan guna trading view? Sebab dia best. Okey, sebab dia best. Dan harga dia nak cakap murah pun tak juga. Tapi dia best. Banyak benda yang kita boleh gunakan. And then apa yang paling best dekat trading view ni adalah dia ada satu option yang kita boleh buat script. Itu yang menarik. Kita boleh buat script. Maksudnya kita boleh buat coding kita sendiri untuk menghasilkan indikator yang custom made. Kita boleh modify indikator yang dah sedia ada, nak jadikan dia mungkin kita rasa lebih tepat ataupun kita rasa lebih membantu kita untuk lebih berjaya. Contoh, kalau macam pernah tak macam masa macam ni, saya nak bagi contoh. Contohnya kalau dari segi pistol lah kan, dari segi pistol. Contoh pistol mainan lah, masa pistol mainan dulu-dulu. Let's say kita ada dua orang budak. Satu budak guna pistol mainan yang biasa, yang macam boleh tembak dekat je. Tapi kita boleh modify pistol tu jadi boleh tembak lagi jauh. So siapa yang ada kelebihan? Kat situ. So obviously pistol budak yang kedua lah. So sebab dia dapat modify pistol dia, dapat tembak lebih jauh. So dia lebih cepat kena sasaran lah berbanding dengan pistol yang pertama. Kan? Macam itulah apa yang disediakan oleh TradingView. Dia sediakan script yang kita boleh buat coding. Menggunakan coding tersebut kita dapat modify built-in indicator yang dah ada untuk ikut kita punya preferences. Kita nak macam ni, kita nak macam ni, kita nak macam ni. Sebab once kita dah belajar berkenaan dengan indicator, saham dan sebagainya, dia ada sometimes kita nak, sepatutnya saya nak yang macam ni. Ini mesti melebihi yang ini. Angka ni mesti melebihi angka ni. Garisan ni nak melebihi garisan ni. So once kita dah tahu apa yang kita nak dan kita boleh buat seperti mana yang kita nak, itu adalah advantage yang kita ada lah. Okay, itu adalah advantage yang kita ada. Okay, itulah salah satu kelebihan TradingView lah kan. Okay, so yang ke-26, alert channel untuk pick up counter yang berpotensi. Ini saya nak share berkenaan dengan alert channel yang kita dah ada dalam group. Tak apa, nanti saya akan share nantilah. Yang ke-27, indikator custom made powerful satu-satunya kat dunia. Ini overclaim ni. Tapi alhamdulillah lah setakat ni indikator yang saya hasilkan boleh digunakan dan ahli-ahli group pun mendapat benefit daripada indikator tersebut. Tapi tak adalah overclaim macam ni. Tak boleh ni, kena tukar ni tajuk ni. Okey, yang ke-28. Nak berjaya kena ada team atau group yang supportive. Alhamdulillah kita dah ada dah actually group Wave Traders dengan group EZP Indicators. Tahap kemahiran yang tinggi terhasil daripada latihan yang berterusan. Ini kata-kata motivasi lah, dan nak habis ni kan, dah 29 dah. Dan yang sesi yang ke-30, sesi penutup. Maksudnya kalau kita buat kelas, kita ada 30 silibus, habis je silibus yang ke-30 dah graduate, dah boleh ambil sijil. Dan insyaAllah boleh nampaklah pasaran saham ni apa, okay? Dan macam mana. Sebab kena ingat setiap orang bermula daripada kosong. Tak ada orang yang terus masuk pasaran saham terus dah hebat sangat-sangat, tak ada. Semua orang bermula daripada kosong dan setiap orang belajar banyak daripada kesilapan, okay? Kadang-kadang kita cuba untuk belajar daripada kesilapan orang lain, seperti mana banyak kan kata-kata nasihat yang dibagi, belajar daripada kesilapan orang lain. Tak sama. Okey, tak sama. Contoh macam kita nampak orang accident lah. Kita kesian, accident, patah kaki. Tak akan sama dengan kita tengok orang patah kaki dengan kita sendiri kena patah kaki. Tak sama. Okey. So totally tak sama. Walaupun kita dapat beringatlah, berhati-hati kan. Tak nak supaya jadi macam tu. Tapi dia tak samalah. So belajar daripada kesilapan sendiri lebih powerful sebenarnya.
daripada tengok kesilapan orang lain. Tapi yalah, kena belajar jugalah daripada kesilapan orang lain, especially kesilapan yang sama lah kan. Okay, so inilah yang topik-topik yang insya-Allah semoga Allah SWT bagi masa dan tenaga dan kelapangan untuk kita sama-sama belajar. Dan saya tak janjikan semua ni dapat macam mana nak cakap, saya tak dapatlah nak janjikan semua ni dapat memuaskan kehendak semua orang, sebab saya hanya share apa yang saya tahu dan banyak benda lagi saya tak tahu sebenarnya. Okey, saya cuma share apa yang saya tahu sahaja, sedikitlah. Okey, kita tengok slide yang ke belakang ni apa ni. Ini sebenarnya saya letak ni video FB Live ni yang topik-topik ni kan. Topik-topik ni 1 hingga 30 ni sebab saya rasa mungkin dalam waktu kita saya present ni, saya akan sentuh topik-topik yang detail. Kebarangkalian tu memang ada. Then saya rasa not fair lah kepada ahli-ahli group yang memang ahli-ahli group yang sekarang lah kan. Sebab dia pun belajar benda yang sama juga dalam group. Tapi mungkin dekat Facebook dapat benda tu free. So saya cuba limitkan. Okay, saya nak share tapi dalam masa yang sama saya cuba nak hadkan. So every time lepas saya punya live, saya akan delete. Okay, saya akan delete dekat Facebook dan saya akan kekalkan live tu dekat group sahaja. Okay, mungkin saya akan upload balik ke group Telegram ataupun saya akan kekalkan dekat YouTube lah, saya punya YouTube channel. Macam ada chat ni. Okay, macam itulah lebih kurang lah. Okay, so so saya nak minta maaf dulu awal-awal sebelum ada yang salah sangka nak cakap saya kedekut dan sebagainya. Tapi just to be fair untuk ahli-ahli group, saya terpaksa buat macam ni lah. Okay, so apa lagi saya nak share ni. Sekejap saya tengok. Ni ada nyamuk pula. Okay, ini topik-topik yang tadilah saya dah buat dia punya ni PowerPoint dia. Satu saya clusterkan dia. Cluster dah macam COVID kan, cluster. Saya dah clusterkan dia kepada 10 topik. So kita cuba habiskan topik 10 yang pertama dahulu. And then kita next kita akan habiskan 10 yang kedua. And then kita akan cuba habiskan 10 yang ketiga. Nah, ni yang penutup lah. Okay, kenapa ada conteng kat sini? Dari mana contengan ni datang? Ke dekat tak apalah, abaikanlah contengan tu. Okay, macam itulah. So ni saya akan completekan lah dia punya PowerPoint itu by time lah. Okay, so ini hanya overview. Secara generalnya itu adalah apa yang kita akan belajar step by step. Ada soalan pula. Semoga Allah limpahkan kurnia dan ilmu yang bermanfaat. Amin, insyaAllah. Dia apa-apa perkataan yang baik, ilmu-ilmu yang baik, dia sebenarnya menjadi saham kita lah dekat akhirat. Sebab tu banyakkan sharing. Okay, banyakkan sharing. Ni. Apa ni? Allah sentiasa okay. Apa ni? Nir Akbar. Alhamdulillah, siapa yang biasa membantu. Okay. Itulah sebab pasaran saham ni sebenarnya dia luas, dia amat luas. Kalau kita nak belajar, kalau belajar sikit-sikit 1-2 hari memang tak sempat, memang tak dapat cover semua. Okay, walaupun intensif macam mana sekalipun kelas tu, memang tak akan dapat cover 1-2 hari. Sebab ini ada ilmu yang makan masa beratus-ratus tahun. So macam mana kita nak cover dalam 1-2 hari? Memang out of the box lah kan, kalau nak boleh cover dalam masa 1-2 hari. That's why saya sediakan group online coaching yang mana dalam group ni saya dah sediakan silibus pembelajaran dari awal, step by step, dari asas. Okay, daripada asas kita naik step sampailah yang pro yang menggunakan indicators. So maksudnya bila dah clear yang asas ni, kita dah pergi kepada next, iaitu menggunakan tools untuk berjaya. Okay, menggunakan tools untuk berjaya. So okay, so itulah, itu je lah. So untuk perkongsian pada hari ini, actually ini cuma briefing untuk besok. So tajuk sebenarnya besok lah, insyaAllah. Sama jugalah waktu dia lepas isyak.
lepas ada sembahyang isyak apa semua, bila dah relax sikit, mungkin saya akan kupas dalam 20 minit ke 40 minit ke macam tu. Tapi itu saya punya perancangan je lah. Tapi bila dah bercakap ni kadang dia jadi uh, overshoot. Selalu macam tu. Dia dah hilang dia punya time frame tu dah hilang dah bila dah bercakap. Memang selalu macam tu. Okay. So okay. Tak ada apa dah yang saya nak cakap ni. Cumanya kalau ada soalan untuk ahli group boleh tulis dekat chatting lah. Okay, kalau yang follow melalui Facebook, kalau nak tanya apa-apa sebelum kita tutup, boleh tanya dekat ni lah, dekat Facebook ni, dekat live ni. Ni orang cakap apa ni? Puan Miss Riana kan tulis ajar memancing ikan sendiri. Sebenarnya dia macam tu. Pasaran saham ni dia macam satu lautan yang luas, yang kalau sekiranya kita nak pergi memancing dekat tengah-tengah laut tu, kita tak ada kelengkapan yang betul, tak ada teknik yang betul, memang payahlah. Silap-silap kita kena telan dengan jerung. Kita yang ditelan oleh jerung. So yang penting kita kena ada kelengkapan yang betul, ilmu yang betul, dan insya-Allah lah. Walaupun mungkin ambil masa untuk berjaya sebab time frame kejayaan seseorang tu dia tak sama. Ada orang dia cepat, ada orang dia lambat. So yang penting kita tahu dekat mana kita punya level, kedudukan kita, dan slowly kita tune lah. Okay? So kita tune lah kita punya keadaan kita tu untuk lebih berjaya. Okay? So untuk yang baru follow, welcome, saya ucapkan selamat berkenalan. Actually, satu lagi, saya dah banyak sebenarnya share dekat YouTube channel. Boleh cari YouTube channel nama saya lah, Zulizzi Nordin, tak ada bin, Zulizzi Nordin dekat YouTube. Ada beberapa video-video yang saya dah share dekat YouTube, so boleh tengok balik, especially berkenaan dengan platform. Siapa-siapa yang baru je register M+, ni saya akan promote M+ lah, sebab saya kan Remizi M+. So terpaksa lah, bukan terpaksa, itu saya punya tanggungjawab. Okay, kena promote M+. So kita kena naikkan lah brand kita kan. Macam tu. Okay. Boleh tengok dekat YouTube, banyak video-video dekat YouTube. Tajuk-tajuk tu ada tarikh ke atau terus kupas setiap hari? Dia bukan setiap hari ni. Saya punya jadual, mungkin ada yang terlepas pandang, saya akan buat live ni setiap hari Isnin malam Selasa lepas isyak. Isnin malam Selasa lepas isyak. Mungkin ambil masa dalam 20 ke 40 minit. Kalau overshoot tu mungkin lah, dijangka mungkin lah boleh overshoot sampai sejam. So kita cuba kupas lah apa-apa topik yang bermanfaat. Kita cuba kupas topik yang bermanfaat untuk kita. Dan saya cuba level tu, saya cuba bukan rendahkan, saya cuba kupas topik yang tak terlampau technical detail sangat. Sebab macam saya cakap tadi lah, kalau nak betul-betul seriously nak belajar, betul masuk kelas. Macam tu lah sebenarnya. So ini just sharing secara menyeluruh untuk bagi kita nampak sebenarnya apa itu pasaran saham dan kenapa pasaran saham ni menarik. Okay, kenapa pasaran saham ni menarik berbanding dengan pasaran-pasaran lain yang ada. Okay, dan kenapa saya fokus sangat pasaran saham ni. Okay, kita tak nak condemn mana-mana lah. Okay, setiap satu pun ada kelebihan dia. Okay, so ada soalan tak daripada ahli-ahli grup dekat Zoom? Tak ada Saya cuba tengok balik komen-komen dekat Facebook ni. Okay, ada tak? Okay lah. Tak ada apa dah. Weekend saya tak sempat. Weekend saya nak spend masa sikit dengan family. So Isnin malam lah kita cubalah. Okay, InsyaAllah. Kalau tak sempat tak apa. Kalau ahli-ahli grup kalau tak sempat tak apa, sebab video ni saya akan record kan. So cuma saya delete yang dekat Facebook page je. Okay, dekat Facebook page je saya delete. Untuk members, untuk
ahli-ahli group saya akan share balik dekat Telegram. Untuk ahli group boleh join Zoom meeting sebab dia awal lagi 20 second. Kalau nak join Facebook pun boleh. Facebook lambat sikit 20 second. So kalau saya nak jawab soalan tu beza 20 second lah. Macam tu lah. Okay. So saya rasa saya tak ada apa dah nak cakap hari ni sebab saya pun dah share apa topik-topik yang kita nak go through nanti. So mungkin berdasarkan topik-topik ini tuan-puan boleh sediakan soalan siap-siap. Nanti apabila selesai saya punya presentation tu kan, yang peringkat awal tu saya present dululah. Saya present dulu. Bila dah peringkat akhir-akhir tu kalau ada sesi soal jawab, kita boleh terus bersoal jawab. And then mungkin bila sampai part-part yang melibatkan teknikal analisis tu, itu lebih menarik lah. So nak tanya chat ke, nak tanya counter macam mana cara nak kaji counter apa semua sekali tu, insyaAllah kita akan sentuh sikit. Okay. Kalau setting A+ dekat komputer lain tak sama tak dengan setting yang satu lagi? Tak, dia tak sama. Sebab dia komputer tu dia save dekat komputer tu sahaja. Okey, dia save dekat komputer tu sahaja. So kalau kita buka dekat komputer lain menggunakan A+ akaun yang sama, kita kena setting balik dekat komputer yang satu lagi. So kena buat kerja 2 kali lah. Tapi tak ada masalah. Kalau kita buat setting yang sama berkali-kali, kita lagi faham kan, kita lagi mahir. So sebenarnya itu pun salah satu cara kita belajar lah sebenarnya. Okay. Macam saya ada 2 desktop, 2 laptop. So kita kena setting masing-masing. So kena setting 4 kali. So dari situlah kita belajar sebenarnya. Ni macam mana nak setting, ni macam mana nak setting. Okay. Okay lah. Saya rasa macam tak ada dah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi meluangkan masa pada malam ni untuk sesi briefing. Dan insyaAllah kalau boleh kita sama-samalah, kita sama-sama belajar nanti next. First tajuk yang saya akan share berkenaan dengan tajuk yang nombor 1 ni, sama dunia sama akhirat. Mungkin ambil masa sekejap je lah, mungkin 20 minit ke 40 minit macam tu je. Okay. So kalau ada salah silap saya minta maaf. So tahniah, terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.